Jadi bagi persoalan pertama petang ni, silakan Anissa. Baik, ini soalan berkenaan dengan anak, no? Ya. Selepas anaknya dilahirkan, Awang terperanjat apabila melihat wajah bayinya tidak seperti wajahnya, tetapi sama seperti wajah jiran sebelah rumahnya. Dia mensyaki isterinya telah berlaku curang dengan jiran sebelah. Adakah anak yang dilahirkan itu boleh dinasabkan kepadanya, sedangkan rupa parasnya seperti rupa paras jiran sebelah rumah? Ni kalau cerita macam ni bukan cerita yang mustahil. Dia tidak mustahil akan benda ni boleh berlaku apabila isteri yang dikahwini dengan sah berlaku curang. Dengan kecurangan itu kadang-kadang menyebabkan kehamilan dan kelahiran. Suami akan terperanjat apabila melihat rupa anak yang dilahirkan tidak seperti rupa salah seorang daripada mereka. Kalau rupa macam bini dia, tak ada masalah. Rupa macam dia pun tak ada masalah. Tentu rupa bini dia pun tak, memang rupa orang lain tu. Sedangkan isteri itu dalam masa melahirkan anak itu masih lagi bergelar status isteri kepada suami. Jadi kalau seorang suami, isterinya melahirkan anak, dia tengok, dia berasa macam, ni bukan anak aku ni. Begitu lebih kurang. Jadi persoalannya, anak tu nak bin siapa? Anak tu nak dinasabkan kepada siapa? Dia cuma syak kata isterinya berlaku curang. Jadi jumhur fuqaha ataupun ulama majoritinya bersatu pendapat bahawa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang bersuami hendaklah dinasabkan. Dinasab tu malah dibinkan kepada suaminya. Ketetapan ini berdasarkan dalil daripada hadis al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar. Anak yang dilahirkan dinasabkan kepada bapaknya yang berkahwin secara sah dan hukuman rejam kepada isteri yang berzina. Jadi berdasarkan hadis ini, anak yang dilahirkan oleh isteri Awang ni, cerita dalam persoalan ni Awang lah. Anak yang dilahirkan oleh isteri Awang hendaklah dinasabkan kepadanya, walaupun rupa anak tersebut mirip jiran sebelah. Walau bagaimanapun, dia ada syarat dia, Nisa, dan juga pendengar. Nak nasab kepada suami pun ada syarat-syarat. Dia bukan boleh buh terus. Dia ada 3 syarat. Sabitan nasab anak tersebut kepada suami, kepada isteri perempuan yang melahirkan anak itu, hendaklah memenuhi 3 syarat. 3 syarat. Yang pertama sekali ialah suami perempuan tu, dan cerita ni Awang lah, hendaklah seorang suami yang telah balik kerana keupayaan isteri untuk hamil jika suaminya telah balik. Jika Awang tidak balik lagi, anak yang dilahirkan isterinya haram dinasabkan kepadanya, walaupun masa dia melahirkan tu dia ada suami. Maksud syarat pertama tu, suami tu mesti balik. Kalau suami tu umur 8 tahun contohnya, sebab saya ada cerita perkahwinan di bawah umur ni dalam konteks negara dia ada kawalan lah, undang-undang. Perkahwinan itu sah. Tetapi kalau dia belum balik, tiba-tiba isteri mengandung, maka hukum syarak kata anak yang dikandung tu bukan anak kepada suami tersebut. Bila bukan kepada suami tersebut, maka tidak boleh dinasabkan kepadanya, sebab dia tak balik lagi. Syarat yang kedua, jika anak yang dilahirkan itu, Nisa, adalah anak pertama, anak pertama kepada suami tu, kepada isteri, mungkin anak yang kedua, anak pertama dan seumpamanya. Jika anak yang dilahirkan itu adalah anak yang pertama kepada suami itu, maka kelahirannya hendaklah selepas 6 bulan. Selepas 6 bulan dari tarikh akad nikah atau daripada tarikh berlakunya persetubuhan yang pertama. Jadi kalau dia isterinya melahirkan anak pada menikah kurang daripada 6 bulan, dua Allah, maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada
suami tersebut. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ialah ada kemungkinan berlaku hubungan jenis atau persetubuhan selepas akad nikah di antara suami isteri tersebut. Dalam cerita ni awang lah. Jika awang dihukum penjara atau menghilangkan diri selepas akad nikah dan tidak langsung melakukan persetubuhan dengan isterinya. Dan isterinya melahirkan anak dalam tempoh 6 bulan selepas akad nikah. Maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada suami tersebut. Contoh macam ni, lepas akad nikah, elok lepas akad nikah, polis mai tangkap. Polis mai tangkap, hidak dadah aku, bunuh orang kan. Ya. Lepas akad nikah, dia pakai baju Melayu tu, polis mai tangkap. Pergi masuk lokap, lepas tu tahanan reman, tak pernah ikat jamin. Tiba-tiba dalam masa duduk dalam tahanan, isteri tersebut mengandung. Mengandung dan melahirkan anak. Maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada suami tersebut kerana kemungkinan berlakunya hubungan jenis atau persetubuhan, kemungkinan tu langsung tidak ada. Itu dia ada 3 syarat. Jadi berdasarkan persoalan ini, kalau suami tersebut dia langsung yang pertama dia balik, yang kedua perkahwinannya lebih daripada 6 bulan, dan yang ketiganya ada kemungkinan berlaku persetubuhan. Tiba-tiba anak yang keluar tu rupa lagu lain. Anak tu tetap bin dia, tetap nasab dia, tapi tidak mutlak sangat. Kalau dia berdegil, dia kata dia tak puas hati, si suami tu dia tak puas hati bahawa anak yang dilahirkan itu adalah anaknya, maka dia boleh menafikan anak itu sebagai anaknya dengan cara berli'an. Berli'an ni iaitu sumpah sebanyak 4 kali. Sumpah laknat 4 kali, dan kali yang kelima dia bersedia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika tuduhannya itu palsu ataupun dusta. Dia kena berli'an 4 kali. Jika dia berli'an, maka anak itu tidak dinasabkan kepadanya. Jadi anak tu anak apa? Orang panggil anak luar nikah. Kesannya lagi, dia dan isterinya terputus hubungan sebagai suami isteri, dan mereka tidak boleh berkahwin untuk selama-lamanya. Proses li'an ni dibuat di hadapan qadhi ataupun hakim syar'i. Dia tak boleh buat di hadapan individu yang selain daripada yang saya sebutkan tadi. Itu cerita bagaimana sekali-sekala ada juga kedengaran cerita ni. Kalau macam awang tadi, dia ada pilihan lah. Kalau dia tak mau anak tu jadi anak dia li'an, tapi hubungan dengan isteri dia putus terus. Tapi kalau dia tak mau putus hubungan, dia tak boleh li'an, dia kena terima hakikat anak yang dilahirkan oleh isterinya adalah anaknya, walaupun rupa belin terus daripada rupanya. Okey, soalan berikutnya. Soalan seterusnya, jika isteri meminta cerai, patutkah suami